Tak share. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada semua yang menonton. Untuk teman-teman semua, hari ini kita bersiaran secara langsung di Zoom dan di FB, Usaha Kebajikan Kewangan Keluarga dan Wanita Kerajaan Negeri Kelantan. Terima kasih kepada kaki tangan Jabatan Kerajaan Negeri dan Jabatan Kerajaan Persekutuan dan juga menghadirkan diri ahli jawatan kuasa Majlis Perlindungan Wanita Kerajaan Negeri Kelantan setiap parlimen. Dan terima kasih kepada semua yang hadir di FB Live UK UAR. Dan sebelum saya start, nak minta semualah boleh like, share dan komen di FB UK UAR untuk supaya lebih ramai lagi dapat manfaat untuk kita punya perkongsian pada hari ini. Dan sebelum tu, suara saya clear kan? Okey, terima kasih Ustazah. Dan untuk makluman semua, hari ini adalah daurah wanita anjuran usaha kebajikan pembangunan keluarga dan wanita Kerajaan Negeri Kelantan. Sebenarnya dah lama kita buat daurah ni. Daurah ni bermula pada tahun 2010 dengan sasaran audien dalam kalangan kaki-tangan Kerajaan Negeri Kelantan sahaja. Tapi disebabkan kita dapat banyak sambutan dan kita punya sharing daurah wanita ni meluas kepada masyarakat umum. Jadi kita buat live dekat Facebook UK UAR. Dan untuk memastikan lebih ramai orang mendapat perkongsian yang bermanfaat daripada daurah wanita ni, kita sentiasa adakan pertandingan pencarian catatan terbaik. Jadi semua yang menonton ni di ruangan Zoom dan di FB boleh catat apa yang Ustazah bagi tahu ni, Ustazah share dan share balik di Facebook masing-masing. Catatan terbaik akan dapat sagu hati RM50 seorang. Okey, dan untuk syarat-syarat penyertaan catatan daurah wanita, kita akan ada pinkan di ruangan komen Facebook dan di Zoom lah untuk hari ini. Jadi tanpa menghasilkan masa lagi, saya memperkenalkan kita punya panel pada hari ini. Ustazah yang berbahagia, Ustazah Laila Anissa Zakaria. Ustazah Laila adalah pemegang ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Dan tidak asing lagi dalam kaki-tangan Kerajaan Negeri Kelantan, seorang pendakwah bebas dan pakar motivasi. Dan beliau juga pengarah urusan IBS Excel Training dan Consultancy. Biasa menjadi panel seputar Radio IKIM. Pagi-pagi kita dengar kan Radio IKIM dan stesen TV. Dan telah berpengalaman selama 10 tahun mengendalikan kursus motivasi dan latihan untuk pemimpin korporat, kaki tangan awam dan swasta dan juga pelajar IPTA dan IPTS dan banyak lagi lah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak sabar ni semua yang hadir dalam Zoom ni, dalam Facebook. Saya tak sabarlah nak dengar sharing daripada Ustazah sendiri. Saya pun daripada mula-mula dapat jadi moderator ni tak sabar nak dengar sharing daripada Ustazah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi lah, kita pergi kepada soalan yang pertama. Hari ni dah 11 Ramadan, tinggal lagi 19 hari lagi untuk kita rebut peluang di bulan Ramadan. Jadi saya nak minta Ustazah share lah kepada kita semua, apa yang menyebabkan bulan Ramadan ni menjadi bulan yang sangat istimewa untuk kita semua sama-sama grab peluang yang ada dalam bulan Ramadan ni. Okey, silakan Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah masih memberikan kita kesempatan untuk kita menyambut Ramadan, meraihkan Ramadan, menghidupkan Ramadan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu satu nikmat yang besar dalam hidup kita sehinggalah hari ini 11 Ramadan. Dan mudah-mudahan kita akan dapat menghabiskan baki-baki Ramadan yang tinggal ni sehinggalah Allah menerima semua amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Urusia Pembangunan Kebajikan Keluarga dan Wanita
anjuran kerajaan negeri Kelantan, Masya Allah. Dan program daurah wanita ni Ustazah kira satu program yang memberi impak besar kepada sesiapa sahaja para wanita yang mahu mengambil manfaat. Kalau kita duduk mana-mana pun, kita kena jadi macam gelas yang kosong. Gelas yang kosong ni, dia akan sentiasa kalau kita tuang air, dia bersedia untuk menadah air tersebut, bekas yang kosong. Tapi kalau kita datang apa juga majlis ilmu, bekas tu sentiasa penuh. Maksudnya, saya dah tahu dah ni, saya dah tahu dah semua benda tahu. Dah pernah dengar. Boring lah. Jadi, sentiasalah bekas itu tidak akan beri manfaat. Sebab dia penuh tapi tidak bermanfaat. Ya, penuh bila tuang akan tumpah. Penuh tuang tumpah. Tak beri manfaat. Sebab dia tidak mengambil pengajaran. Ramadan ni, ataupun kita berpuasa, kita salat, kita mengaji. Semua ini adalah amalan harian kita daripada dulu sampai sekarang. Bertahun-tahun. Daripada kita kecil, kita diajar, kita dididik sehinggalah sampai akhir hayat kita mudah-mudahan insya-Allah. Jadi maksudnya kehidupan seorang hamba Allah ini perlu sentiasa berulang segala amal soleh dia. Perlu istiqamah, perlu dilakukan sentiasa, tak ada istilah jemu, tak ada istilah bosan sebagai seorang hamba Allah. Jadi begitulah Ramadan berulang, begitulah kita tambah lagi ilmu kita. Walaupun ilmu itu ilmu yang sama, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada hati kita, kita dapat manfaat atas ilmu itu lebih baik daripada sebelum ini kita dengar. Ya, insya-Allah. Baik, bila berbalik pada soalan tadi, bila disebutkan apa istimewanya Ramadan. Apa yang istimewa dalam Ramadan ini, antaranya ada Ustazah pergi satu program. Baru-baru ni ada orang tanya, Ustazah kenapa ya kita nak puasa bulan Ramadan? Kenapa tak puasa bulan Rejab ke, bulan Syaban ke, bulan Syawal ke? Kenapa mesti bulan Ramadan? Kenapa Allah kata Ramadan? Satu yang Ustazah jawab di sini adalah perkara pertama adalah kita kena faham bahawa Allah menciptakan setiap bulan itu sesuai atas kehendak Allah. Kenapa Allah pilih Ramadan? Itu atas kehendak Allah. Kenapa Allah pilih kita berkahwin dengan siapa-siapa? Itu atas kehendak Allah. Memanglah kita membuat pilihan atas sebab Allah Maha Baik. Walaupun Allah berkehendak buat sesuatu, tetapi Allah Maha Baik. Beri kita akal, beri kita kefahaman, beri kita hikmah, beri kita ruang untuk berfikir, beri kita ruang untuk musyawarah, bincang, merisik, contoh kalau nak kahwin. Jadi Allah Maha Baik. Dia atas segala sesuatu yang Allah sediakan kepada kita. Bila Allah jadikan, Allah pilih bulan Ramadan itu, kalaulah soalan itu beri manfaat kepada iman kita, maka kita boleh bertanya. Tapi kalau soalan itu tidak beri manfaat kepada iman, maksudnya kita tanya, kenapa ya Ramadan, kenapa bukan Syawal nak puasa, kenapa Allah nak pilih-pilih Ramadan? Satu, kita kena faham kerana Allah itu Tuhan kita. Ada segala sesuatu yang Allah lakukan yang tidak tercapai oleh akal kita. Kita tak faham sampai ke akal kita, maka cukuplah sampai ke situ sahaja pertanyaan dan ilmu kita. Adalah lebih baik kita mengusahakan sesuatu amal soleh yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kan? Jadi, tapi Allah menyebutkan bila Allah memilih Ramadan itu sebagai satu bulan yang mulia yang diwajibkan kepada orang-orang beriman untuk berpuasa, di dalam Ramadan itu Allah berikan sesuatu yang cukup istimewa. Maka kemuliaan itu ada bersama Ramadan. Banyak sangat kemuliaan dalam bulan Ramadan itu. Antara yang penting adalah di mana dalam bulan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi kunci, kekuatan, pegangan untuk kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, nak buat apa sahaja berdasarkan Quran dan Sunnah. Nak buat apa sahaja berdasarkan kitab Allah. Nak buat apa saja berdasarkan apa yang Allah turunkan kepada kita, wahyu ini yang Allah sampaikan kepada Jibril, kemudian pergi kepada Nabi SAW. Maksudnya tak akan lari. Jadi bulan Ramadan ini satu bulan kemuliaan yang dimuliakan antaranya dengan Al-Quran. Jadi sesiapa yang hidup dalam bulan Ramadan, maka dia tidak baca Quran. Dia tidak cinta pada Quran. Quran dia masih berhabuk lagi setakat ini, maka dia dikhawatiri tidak mendapat kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Kalau kita kan hari jadi, kita sambut happy birthday, ada kemanisannya. Kata orang kata, saya tak sambut, tak biasa sambut pun, tak penting rasanya. Dan ada setengah keluarga memang jadi sambut. Tapi sebenarnya lebih daripada itu adalah menyambut itu
adalah tanda kesyukuran. Syukur apa? Syukur umur panjang satu, syukur umur panjang dalam ketaatan satu, syukur kerana Allah masih beri kesempatan untuk beriman kepada Allah, syukur Allah pernah kurniakan rezeki ada anak ni. Jadi sentiasa ingatan kita bila kita menyambut sesuatu itu, ingatan kita itu balik kepada Allah. Bila kita hidupkan Ramadan, ingatan itu bukan tentang diri kita, tapi ingatan itu menambahkan kecintaan kita kepada Allah. Bila kita sibuk buat amal soleh ni, bukan untuk diri kita sebenarnya, tapi walaupun Allah kata amal soleh itu kembali kepada diri kamu, tapi nak katakan nak bentuk ikhlas tu kita buat kerana Allah, berpenat-penat lillahi ta'ala, kerana Allah. Jadi istimewanya bulan Ramadan ini antaranya adalah diturunkan Quran yang menjadi pegangan kita, pegangan seluruh umat Islam. Dan Quran ini mukjizat terbesar dari Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Dan Ustazah nak sebutkan barang siapa dihidupkan Ramadan ini dengan dia berpuasa satu lagi dia membaca Al-Quran, bukan sekadar bertadarus. Kita termasuk cakap kan, bulan Ramadan ni kita sibuk bertadarus, kumpul ramai-ramai, kadang-kadang kita habiskan khatam tu cepat. Kita kadang-kadang langgar tajwid, main hentam je. Jadi sebenarnya dah bagus dah kita bertadarus, dah bagus dah kita baca Quran, dah bagus dah, tetapi kita perlu bertalaqi dengan guru yang bersanad sebenarnya. Itu yang pertama. Kita kena belajar tajwid, belajar walaupun dalam usia sekarang, walaupun kita sibuk dengan kerja sekarang ni, kalau kita tak sempat belajar dengan guru yang berdepan, tetap kita kena cari dekat online misal kata. Kena berguru sehingga akhir hayat pun berguru. Kita kena baiki bacaan kita. Kita kena faham tadabbur. Kita kena bertadabbur. Tadabbur ni apa? Tadabbur ni antaranya adalah bukan baca tafsir, tapi faham kenapa satu ayat itu diturunkan. Apa maksud ayat ni diturunkan? Apa sebab ayat ni diturunkan? Apa peristiwa di sebalik ayat ni? Di mana saya dalam ayat ini? Di mana saya dalam ayat ini adalah satu bentuk tadabbur. Contoh kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Dan katakanlah Allah itu Esa. Di mana saya dalam ayat ni? Adakah saya betul-betul mengesakan Allah? Adakah saya betul-betul dah bertindak menjadi seperti hamba Allah? Cepat je, bersegera je dalam perintah kepada Allah. Perintah apa-apa yang Allah bagi tu cepat je. Ataupun saya dalam keadaan masih sekejap ikut perintah Allah, sekejap bermalas-malasan nak ikut perintah Allah. Jadi satu ayat yang kecil, yang ringkas itu membawa timbal maksud yang sangat besar. Menceritakan tentang keesaan Allah, dan kalau kita nak sebut tentang diri kita di mana dalam ayat ini, sampai mana kita mengesakan, sampai mana kita percaya benar-benar kepada Allah. Subhanallah, tu baru sikit kan. Jadi nak ceritakan bahawa kemuliaan itu datang bersama dengan Al-Quran yang Allah turunkan. Dan Ustazah nak bawakan kepada kita satu contoh terbaik. Ya, sahabat Nabi SAW bernama Ubay radhiyallahu anhu ni adalah seorang sahabat Nabi yang Allah muliakan sebab kecantikan bacaan dia, kecintaan dia kepada Quran. Suatu ketika dalam satu solat, Nabi sedang solat, dan kemudian ketika Nabi sedang menjadi imam, bacaan Nabi tersilap ketika itu dan Nabi terlupa bacaan. Dan pada ketika itu juga Nabi diingatkan oleh Ubay radhiyallahu anhu, dan pada ketika Ubay bin Ka'ab, ya, dan pada ketika itu Ubay menyambung bacaan Nabi, dan Nabi ikut bacaan tersebut. Dan akhir bila selesai solat tersebut, maka Nabi bertanya, siapa tadi yang telah mengingatkan Nabi SAW kepada bacaan Quran yang Nabi terlupa? Siapa yang bagi tahu Nabi tadi? Maka pada ketika itu Ubay kata, aku ya Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata, aku dah jangka engkaulah orang. Dalam kisah ini diceritakan Allah pernah menyebut nama Ubay kepada Nabi SAW, yang mana nama Ubay ini Allah sebut minta Ubay bacakan Quran kepada Nabi SAW, pendengarkan bacaan Ubay itu kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia menjadi penghibur, dia menjadi kekuatan Nabi, bacaan itu. Jadi nak ceritakan bahawa Allah memuliakan bila Nabi menyampaikan pada Ubay bahawa Allah minta Ubay bacakan Quran kepada Nabi ini. Bila Nabi sampaikan pada Ubay, Ubay tanya, Allah menyebut nama aku, Allah sebut nama aku ke? Ubay tanya sampai ke soalan itu. Bila Nabi kata ya, punyalah gembira, punyalah bahagia, punyalah seronoknya kerana Allah memuliakan sahabat Nabi ini. Masya Allah, setiap sahabat Nabi ada kemuliaan masing-masing. Ubay ini kemuliaannya disebut dan dikisahkan adalah antaranya Quran, dan Quran ini berkaitan dengan Ramadan.
Jadi sia-sia. Siapa memasuki Ramadan tidak mengambil manfaat kemuliaan Ramadan itu sendiri. Dia tidak mengambil, dia kadang-kadang sibuk puasa je. Kadang-kadang solat pun tinggal. Tapi puasa dia buat. Rugi. Solat pun tinggal. Kadang-kadang solat pun lengah-lengahkan. Kadang-kadang aurat pun tidak tutup dengan sempurna. Rugi sangat. Sebab dalam bulan Ramadan ini Allah janjikan apa lagi keistimewaannya? Allah janjikan keistimewaan bulan Ramadan ini, Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu syurga. Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu syurga. Nak menceritakan bahawa dalam bulan Ramadan ini puan-puan, ibu-ibu, Allah tak nak masukkan siapa-siapa pun ke dalam neraka. Allah redha hamba-hambanya itu untuk persilakan masuk dalam syurga, masuklah dalam syurga, masuklah dalam syurga. Masya Allah. Dan dalam bulan Ramadan ini, bulan Allah memberikan hadiah. Jadi kita kena kutiplah semua hadiah-hadiah itu. Kita nak sangat-sangat, ya Allah, makbulkanlah doa aku, ya Allah. Dah banyak kali doa, dah bertahun doa minta tak dapat juga. Nak kahwin tak ada jodoh, tak tahulah siapa yang nak kahwin untuk. Kan? Ya Allah, daripada dulu tak kaya-kaya ni macam mana ni, ya Allah. Tapi kadang-kadang doa kita satu tidak ada adab. Kadang-kadangnya kita tidak gunakan manfaat waktu berdoa bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan doa lah apa saja, mustajab. Bulan Ramadan siapa meyakini dia doa apa sahaja yang baik-baik, semuanya mustajab. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau sesiapa yang tidak mahu yakin benda itu, dia mempersoalkan, ya ke? Mustajab ke? Boleh ke? Makbul ke? Bila dia mula meragui bahawa Allah boleh berlakukan apa sahaja. Allah berkehendak sesuai dengan kehendak Allah apa sahaja. Dia meragui benda itu, maka seperti mana dia ragui, seperti itu juga Allah akan lakukan. Dia tidak yakin kepada kuasa Allah, itu juga Allah akan nampakkan bahawa betul lah, doa tapi tak dapat tu. Sedangkan Allah kata berdoalah kepada aku. Niscaya Allah akan makbul. Minta kepada Allah, hanya kepada Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ni Allah nak jemput kita masuk syurga, Allah nak bagi hadiah dekat kita. Antaranya adalah Allah nak bagi kepada kita jalan-jalan kebaikan. Jadi senang nak buat kebaikan. Siapa nak bentuk satu tabiat baik, buat pada bulan Ramadan ini. Doa sungguh-sungguh. Ya Allah, nak berhenti merokok. Ya Allah, tolong bantu. Ya Allah, para ibu-ibu dan isteri yang ada suami merokok misalnya. Minta, suruh mereka doakan. Doakan juga suami kita. Minta mereka doakan. Cuba tinggalkan. Tinggal betul. Bukan cuba lagi. Dah memang tinggal terus. Ada orang memang dia tinggal terus. Tak ada nak ketagih-ketagih dah. Sebab dia faham bahawa tidak ada keperluan ke atas apa yang dia lakukan itu. Hal yang sia-sia. Orang mukmin dan tanda takwa antaranya adalah meninggalkan hal yang sia-sia. Jadi bukan tinggalkan dosa dan maksiat je. Tapi ada satu stage lagi, benda sia-sia ditinggal. TikTok yang sia-sia ditinggal lah. Kan saya saja scroll Facebook yang sia-sia. Kadang kita ada satu tabiat ketagihan. Zaman hari ini disebutkan, direkodkan adalah ketagihan scrolling. Just scroll Facebook semata. Dia akan mendatangkan impact rasa happy, rasa puas bila scroll. Cuma scroll je dunia orang lain. Lepas tu scroll lagi. Tak pernah dah buang masa dah lama. Dia tinggal phone. Sekejap lagi ambil semata untuk scroll je. So lagi banyak dia akan rasa happy. Lepas tu puas. Lepas tu dia kena add on lagi kepuasan tu dengan scrolling lagi. Jadi kat situ masa kita terbuang. Sedangkan orang-orang bertakwa dia akan meninggalkan hal yang sia-sia ini. Bila dia rasakan benda tu tak penting manfaat untuk. Jadi saya sebutkan tadi antara kebaikan lagi bulan Ramadan, kemuliaan ini bulan Ramadan adalah Allah menyediakan hadiah yakni berupa dengan keampunan Allah. Allah nak ampunkan hamba-hambanya yang berdosa. Para siapa masuki Ramadan dengan penuh keikhlasan, betul-betul ikhlas dia nak beramal soleh kepada Allah, maka Allah akan ampunkan semua dosa-dosa dia yang terdahulu. Kecuali bagi mereka yang bermusuh-musuhan. Masuk Ramadan masih bergaduh. Masuk Ramadan masih salah faham. Masuk Ramadan masih gaduh dengan mak ayah. Masuk Ramadan masih benci-membenci. Masuk Ramadan masih dengki-mendengki. Masuk Ramadan masih main bomoh lagi. Dan orang-orang yang syirik, melakukan syirik kepada Allah. Dia kufur pada nikmat Allah. Jadi orang-orang ini tidak mendapat pengampunan Allah. Jadi rugilah. Ya. Jadi bila kita memasuki Ramadan, ada janji Allah, Allah akan ampunkan dosa. Maka sepatutnya masuk dalam rasa bahagia sangat ni. Bahagia sangat Allah sedang nak membersihkan dosa. Masuk dengan penuh pengharapan. Sebab apa? Allah buka pintu-pintu rahmat pada bulan Ramadan.
Dan akhirnya Allah beri apa? Pembebasan daripada api neraka. Jadi waktu ni lah kita sentiasa berdoa kepada Allah, minta pembebasan daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa maksud dia? Kita baca doa ni 7 kali lepas subuh, kita baca doa ni 7 kali lepas maghrib ataupun lepas asar, ya. Pagi dan petang. Ini adalah doa Allahumma ajirna minan nar. Kita minta selamat daripada azab api neraka. Dan doa ini bila mana kita bacakan setiap pagi dan petang, ada, kalau kita pernah dengar ya riwayat tentang ada orang-orang yang bukan dia je rindukan syurga, syurga pun rindu dia. Syurga menyeru nama dia. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah dia ke dalam aku, ya Allah. Masukkanlah dia dalam syurga, ya Allah. Syurga seru nama dia. Syurga rindu dia. Ya, ada orang yang begitu. Ada orang neraka berdoa untuk dia. Masya Allah, siapakah orang-orang yang neraka berdoa untuk dia? Ini dalam riwayat menyebutkan neraka yang neraka mendoakan orang-orang yang membaca doa ini setiap pagi dan petang, setiap hari tanpa gagal. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Waktu lepas dia solat subuh, dah habis dah dia tahiyat, dia bagi salam, jangan bergerak daripada posisi kaki dia lagi. Dalam posisi tahiyat akhir lagi masih, maka bacalah doa ini. Allahumma ajirna minan nar, dengan penuh keyakinan, ya Allah, aku minta pembebasan daripada api neraka, ya Allah. Selamatkanlah aku daripada azab api neraka, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah. Maka sebaik dia baca doa ini, neraka pun mendoakan untuknya dengan doa, ya Allah, selamatkanlah dia daripada api neraka. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu doa ini berganda-ganda mustajab pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Ada orang tak kisah pun ya. Tak apalah, nanti masuk syurga lah sekali. Sebab ada kalimah la ilaha illallah tu. Janji masuk syurga. Tak apalah kena seksa awal-awal. Kita kan kalau kena api sikit, melecur pun tak mampu nak tahan. Ini kan pula kalau dibakar seluruh tubuh. Disalai semua kulit. Allah membakarnya di bahagian kulit. Permulaan kulit. Sehingga hancur tulang belulang. Jadi itu pun dah terasa sakit. Ini kan pula kita masih lagi sombong, tidak mahu minta daripada Allah pembebasan daripada api neraka. Jadi itulah istimewanya Ramadan ini, terkandung pelbagai hikmah. Saya tak sebutkan tentang Lailatul Qadar lagi, itu nanti saya sebutkan. Tapi nak ceritakan bahawa pelbagai hikmah ini kita kena ambil dan kita kena manfaatkan, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Rugilah seseorang yang telah sempat memasuki Ramadan, kemudian Ramadan pun berakhir, sedangkan dia belum mendapat keampunan daripada Allah SWT. Hadis riwayat Ahmad. Jadi sekarang ni adalah fasa kedua bulan Ramadan. Orang kata fasa kedua ni afwa, keampunan. Sama-samalah kita minta kemaafan yang betul-betul macam Ustazah cakap tadi, kita betul-betul minta kemaafan daripada Allah SWT supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Jadi untuk soalan yang seterusnya, kita kan kalau orang pergi tarawih, kita pergi tarawih, orang baca Quran, kita baca Quran. Tapi kita tak sedar sebenarnya banyak sebenarnya yang kita boleh buat dalam bulan Ramadan ni. Jadi tanya Ustazah lah, apakah checklist yang harus dilakukan untuk kita tidak menjadikan bulan Ramadan ni sia-sia? Mungkin kita ada checklist sikit, baru kita dapat memaksimumkan amalan kita dalam bulan Ramadan. Baik, bila kita sebutkan tentang checklist kita, perkara pertama bulan Ramadan ini adalah membaiki amalan dan niat kita. Baiki amalan dan niat kita. Ya, kita niat apa untuk masuk bulan Ramadan? Semua orang berpuasa, alamak kena puasa. Ataupun semua orang berpuasa dan kita tak sabar sangat-sangat menjadi hamba Allah yang berpuasa dalam keadaan Allah terima amal soleh kita. Yang berpuasa dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita. Yang berpuasa yang kita berharap Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang dan belas kasihan. Yang berpuasa dalam keadaan betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Subhanallah. Ya. Jadi berbetulkan niat kita, ya Allah aku berpuasa semata-mata untuk redha Engkau, ya Allah. Ya Allah aku banyak dosa, ya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan puasa ini Engkau terima diriku sebagai hamba-Mu, ya Allah yang soleh. Engkau ampunkan dosaku, Engkau buka pintu-pintu yang sempit dalam kehidupanku, Engkau buka luaskan, lapangkan
Kau angkat segala masalahku, kau hilangkan segala kedukaanku, kau buka jalan keluar daripada segala penderitaan, kau buka jalan keluar untuk rezeki-rezeki kami, untuk kami dapat anak yang soleh-solehah misal kata. Jadi maksudnya permulaan dia adalah memperbaiki niat kita semata-mata untuk dapat redha Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, checklist kita adalah kita memperbaiki amalan kita yang lain, perbuatan kita. Minta maaf saya cakap perkara pertama yang kita perlu baiki adalah solat kita. Bulan Ramadan kita banyak kalau kita nak tengok video, nak tengok apa semua, kita dah penat dah berpuasa sepanjang hari. Penat dah bertarawih, balik-balik sebelum tidur malam ke apa semua kita scroll, tengok macam-macam drama dan sebagainya. Adalah bermanfaat, hiburan untuk kita adalah membaiki solat kita seharian. Yang kadang-kadang kita tak sedar solat kita. Misalnya cakap, Ustazah buat program kursus solat untuk wanita. Khusus individu, tahu setiap Ustazah buatkan setiap kali program Ustazah mestilah ada 50 hingga 100 peserta, banyak tu je. Dan program khusus solat untuk wanita ni 80% solat Ustazah dapati daripada kajian Ustazah mesti tak betul dan mesti ada kesalahan. Dan ia sangat-sangat membahayakan. Sebab kita last kali belajar solat waktu bila? Zaman sekolah. Ataupun kita belajar ramai-ramai mungkin dekat masjid. Alhamdulillah kita belajar lagi. Tapi kadang-kadang ada orang yang tak ada kesempatan itu. Maka solat kita kadang-kadang tak betul. Contoh yang tak betul solat kita adalah kita tidak meletakkan betul-betul anggota sujud kita. Apa dia? Tangan kita kedua ni. Masih ada orang letak yang macam berlubang macam ni. Tak betul tetap dekat tanah. Sedangkan menekap di tanah betul-betul. Kecuali sakit. Kecuali sakit. Tak boleh. Kita memang ada masalah. Kita tak apalah dimaafkan. Ya, tapi sebenarnya tetap rapat elok-elok. Tangan jari ni dibuka sikit. Keserapat-rapatnya dibuka sikit. Okay, tetap elok. Kemudian dahi kita ini tekap. Bila kita sujud tu bukan touch and go, bukan letak, angkat. Tak. Berapa ramai orang letak aja, lembut je dia letak. Sebenarnya tekan. Tapi tekan bukan sampai sakit melampau. Tekan ke tanah. Ni Ustazah bagi satu tips yang kadang-kadang kita membuka jalan untuk kita belajar solat. Kita ingat kita sibuk pasal solat tarawih je. Solat fardu kita masih lagi ada lompang dia yang kita perlu baiki. Ya. Tekan betul-betul. Okay. Kemudian kita punya perut-perut jari kaki ditegakkan, dibengkokkan. Dan tapi ada orang yang tak mampu, tak apalah satu jari kaki berdapat pun tak apa. Tak boleh juga, okey tak apalah dimaafkan. Tapi kalau kita yang masih muda yang boleh buat, maka perlu dibengkokkan hujung belakang kaki kita tu. Lutut kita betul-betul dekat tanah. Jadi kadang-kadang kita tak sedar ada hal-hal yang kita, Ustazah tak boleh tunjuklah sebab dia praktikal kan, tapi Ustazah ceritakan waktu Ustazah buat kursus solat tu, Ustazah beza dengan kursus solat yang lain adalah Ustazah buat secara praktikal. Setiap orang Ustazah pergi dan tegur. Setiap orang, modul Ustazah ni setiap orang Ustazah pergi dan tegur. Okay, ni cara rukuk, ni cara sujud, ni tak betul. Ni Ustazah tegur. Lepas seorang. Sebab tu Ustazah perlukan 50 hingga 100 orang sahaja dalam setiap satu sesi. Dan Ustazah buat selama 4 jam. Setiap orang dapat sentuhan. Begitu juga dengan bacaan Fatihah kita. Kadang-kadang kita tak perasan bacaan Fatihah kita tak betul. Kita main telan huruf-huruf dalam perkataan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik-Yawmiddin. Sedangkan bacaan itu menyebabkan solat tak sah. Berapa banyak solat kita tidak sah setiap hari. Sedangkan bacaan yang betul adalah telinga kita boleh mendengar bacaan kita. Telinga boleh mendengar bacaan kita. Kalau kita duduk dalam jemaah wanita, kadar bacaan paling kuat boleh didengari adalah orang sebelah kita. Satu, orang sebelah kita satu. Orang sebelah ni jangan dengar dah. Itu paling kuat dah tu. Kalau dia tak dengar lagi baguslah. Tapi telinga kita sendiri dengar. Dan telinga kita mendengar dengan jelas bunyi bacaan kita. Ba tu bunyi jelas. Bis. Ba, bis. Bunyi. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dia dah hilang dah ba. Bismillahirrahmanirrahim. Sama macam kita bagi salam dekat orang. Assalamualaikum. 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 Sam itu sendiri bermaksud celaka. Assalamualaikum. Tapi berapa ramai orang jarang nak sebut Assalamualaikum anak ibu. Assalamualaikum. Kita masuk rumah je beli makanan dekat pasar Ramadan. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Sedangkan kita sedang membawa doa untuk seluruh penghuni rumah ni. Assalamualaikum. Boleh kan? Dekat kawan-kawan dan sebagainya. Jadi sama juga dengan bacaan solat kita apatah lagi.
Sin ada desis. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis. Mim tu him. Sampai tutup mulut elok-elok. Jadi macam mana kita nak belajar dalam masa yang singkat? Bulan Ramadan lah. Waktu kita sempat scroll benda lain, letak dekat fikiran, tak selesai lagi belajar solat. Macam mana? Apa nak ikut program Ustazah mungkin tak berkesempatan kan? Tapi maksudnya dalam masa yang cepat ini, nak buat macam mana? Nak masa yang sempat kita boleh tengok YouTube. Benda yang simple. Tengok YouTube cara solat yang betul untuk wanita. Cara bacaan Fatihah yang betul untuk wanita. Sebab tu ada juga kesilapan yang solat dalam keadaan dia baca dalam hati pun ada. Solat dia baca Fatihah tu dalam hati. Yang menyebabkan solat dia terus tak sah. Dia membaca di mulut. Ya, jadi rukuk pun cara rukuk yang tak betul. Dia bengkokkan dia punya belakang ni, bengkok. Sedangkan bila dia rukuk itu dalam keadaan boleh letak ni dia straight dia. Dia punya belakang ni straight, boleh letak lagi air. Disebutkan boleh letak air dan air itu tidak tumpah jika diletakkan cawan air. Gelas air. Ukuran dia nak ceritakan. Kita kalau boleh bengkok-bengkok sebengkok-bengkok aja. Jadi kecuali kalau memang sakit, saya nak cerita pasal sakit, saya cerita biasa. Jadi kena tahu kadar macam mana rukuk yang betul, sujud yang betul, tok maninahnya macam mana, bukan boleh kelang kabut, macam yang patut padi macam tu kan. Jadi ada kaedah. Jadi perbaiki amalan. Itu checklist kita, perbaiki amalan solat kita supaya amalan tarawih kita itu pun baik. Kemudian apa lagi? Perbaiki amalan kita dari segi membaca Quran. Saya sebutkan awal-awal tadi kan, carilah guru untuk belajar. Kemudian perbaiki amalan sedekah kita. Maksudnya pada ketika ini rancang untuk jadi orang yang tidak berkira-kira dan tidak kedekut. Bila kita nak bersedekah, sedekah yang paling terbaik. Sedekah paling terbaik ni adalah bukan cukup-cukup makan je. Nak sedekah ni, nak sedekah ramai-ramai orang ni. Nak sedekah dah 500 orang lah. Tak apa, kita buat nasi, lepas tu ada telur goreng, lepas tu kita buat sayur. Janji dapat makan. Boleh, bagus. Alhamdulillah tu kemampuan kita. Tapi lebih baik bukan untuk 500 orang. Lebih baiklah untuk 50 orang yang kita ada ayam masak merah ke, kita ada sayur, kita ada buah, kita ada ayam menyegarkan. Maksudnya set tu lebih, maaf saya kata, lebih menyelerakan, lebih menyenangkan. Beri yang terbaik dalam sedekah. Sama juga kita nak sedekah telekung misal kata. Sedekah telekung bukan telekung yang kuning-kuning. Baju yang kita nak lempar-lempar dah letak kat rumah anak yatim. Waktu ni lah nak bersedekah. Keluar semua baju, keluar semua telekung. Mana anak yatim? Call. Hantar semua. Banyak sangat susah dapat laporan. Mereka kata tempat mereka ni jadi macam tempat longgokan sampah. Baju yang pelbagai saiz. Baju yang tak di labeling. Kena label kan. Dan kalau baju tu anak kita masih akan pakai, kalau kita lah sebagai ibu, baju ni anak nak pakai lagi tak? Tak nak dah, ini dah kuning, dah koyak, dah comok, dah tak nak dah, buruknya. Jangan bagi ke orang. Ini pandangan Ustazah. Ada setengah orang kata membazir, kalau tak bagi ke orang, bagi. Bagi yang terbaik, seperti mana diri sendiri nak benda tu. Jadi amalan sedekah pun, sedekahlah yang terbaik. Yang beri manfaat nanti boleh memayungi kita di akhirat nanti. Masing-masing setiap dari keluarga kamu akan dibangkitkan di akhirat dan mereka akan dipayungi dengan sedekah masing-masing. Jadi beruntunglah orang yang bersedekah. Dia tidak berkira-kira dengan erti kata dia memberi seperti mana dia nak untuk diri dia. Sama juga kalau kita buat majlis, contoh kita buat majlis untuk anak yatim dan sebagainya, makan-makan. Kita maksud cakap kadang-kadang VVIP ni adalah diri kita ketika majlis. Anak-anak yatim buat persembahan, kita dengar, seronok, terhibur, makan, minum. Diorang tadi baru makan kurma dengan air je. Lepas habis persembahan baru nak makan nasi. Kadang-kadang mereka tu duduk dekat belakang, kita duduk dekat depan meja besar-besar. Kadang-kadang tak bercampur pun. Sebenarnya, bila buat majlis dengan anak yatim yang berserakan, maksudnya bercampur dengan semua VVIP. Satu meja tu ada anak yatim dan VVIP. Satu meja ada anak yatim dan VVIP. Satu meja ada, supaya dapat bermesra. Dan memang kena mesra. Bukan VVIP ni sembang UI semata-mata, tak. Sembang dengan anak yatim tu baru nama meraihkan anak yatim. Itu baru nama kemuliaan dia, VVIP dia, anak yatim tadi. Itu baru nama orang-orang yang meraihkan anak yatim, dia akan bersama Nabi dekat sangat dalam syurga. Masya Allah.
Jadi kena faham bila kita nak buat satu amal soleh, pastikan amal soleh itu diperbaiki. Bila kita buat sesuatu, pastikan kita jaga setiap tata cara, niat, sehinggalah natijah dia nanti kita jadi orang yang bertakwa, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Dan kalau macam Ustazah beritahu tadi kan, ada kalau antara salah satu checklist adalah sedekah. Kalau dekat Kelantan ni kita ada banyaklah tempat untuk kita bersedekah. Contohnya dekat Madinah Ramadan. Kerajaan di Kelantan ada buka satu tempat kalau nak sumbang untuk orang berbuka puasa pun boleh sumbang dekat situ. Dan banyak lagi lah tempat untuk kita bersedekah. Lagi-lagi kita meraihkan dan menghidang wadah berbuka untuk orang yang berpuasa. Besar pahalanya, insya-Allah. Jadi untuk soalan seterusnya, ni famous lah untuk wanita-wanita syurga semua. Antara amalan untuk para wanita, lagi-lagi bila kita dalam keadaan haid, nifas pada bulan Ramadan, apa amalan untuk kita lakukan supaya kita dapat grab juga kelebihan dalam bulan Ramadan? Baik. Antara kesedihan orang perempuan kan, bulan Ramadan ni sebab tak dapat puasa. Sedih, ada orang yang makan pil perancang sebab dia nak puasa juga. Tapi kalau pada ustazah tak perlulah ambil pil perancang untuk berpuasa. Kalau dia nak pergi umrah, susah sangat nak pergi haji ke, dah kumpul duit banyak, jadi nak pergi tu bukan sentiasa dapat peluang, tak apalah untuk ambil pil perancang tu haruslah. Tetapi kalau dalam keadaan dia berpuasa, sebab nak puasa penuh, nak ambil pil perancang, untuk pandangan ustazah tak perlu. Yang pertama. Yang kedua, apa amalan untuk wanita-wanita haid, wanita-wanita nifas ini? Nak dapat juga kebaikan pada bulan Ramadan. Bila satu orang masuk bulan Ramadan itu sendiri, dia dah dapat kebaikan. Bila dia masuk bulan Ramadan itu, istimewanya dia dah dapat kebaikan. Masya Allah. Dan kebaikan ini dapat pada orang-orang yang beriman sahaja. Yang beriman dan bertakwa. Masya Allah. Lebih lagi pada itu, beriman dan bertakwa. Kalau kita rujuk pada ayat Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Allah seru kepada siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Khusus. Kan? Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumus shiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata apa? Allah kata, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi natijah puasa untuk dapat takwa. Okay? Wajib pada siapa puasa? Orang beriman. Siapa orang beriman? Kita. Kenapa kita? Sebab kita percaya Allah itu satu, layak disembah hanya Allah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kita percaya kita akan dibangkitkan pada hari akhirat, dan kita percaya ada hari pembalasan, kita percaya ada syurga dan neraka. Semua kepercayaan-kepercayaan kita itu menjadikan kita orang yang beriman. Kita percaya dengan segala perintah-perintah yang Allah turunkan kepada kita tanpa kompromi, tanpa boleh pilih-pilih. Kan? Kita percaya kepada semua larangan-larangan yang kita perlu tinggalkan. Sebab apa? Sebab kita ini orang beriman, berbeza. Kenapa tak boleh minum arak? Sebab saya orang beriman. Setitik je. Pun tak boleh sebab saya orang beriman. Tak mabuk setitik. Pun tak boleh sebab saya orang beriman. Itu dia. Dia kena faham sampai borderline macam tu kan. Kenapa tak boleh buat zina? Sekali je. Tak, sebab saya orang beriman. Tak boleh. Kenapa kena puasa? Sebab saya orang beriman. Jadi kita berpuasa sebab perintah ni pada kita, orang-orang beriman. Perintah puasa dan natijah dia takwa. Sekarang ni, untuk wanita-wanita haid dan nifas tak boleh puasa. Macam mana nak dapat natijah takwa tadi? Tak dapat pula natijah takwa ya. Jadi sebenarnya untuk orang perempuan khabar baiknya adalah bila masuk bulan Ramadan, keberkatan itu datang sekali pada mereka. Satu. Yang kedua, bila dia melazimi hidup dia, dia memang lazimi hidup dia dengan solat, lazimi hidup dia dengan zikir, lazimi hidup dia dengan menutup aurat. Maka ketika dia dalam keadaan rehat, tak boleh nak buat semua tu, tak boleh nak solat, tak boleh baca Quran apa semua tu, ada sebahagian ulama menyebutkan bahawa pahalanya tetap mengalir. Itu kuasa Allah lah, itu atas pilihan Allah lah, mudah-mudahan benar kan, pahalanya mengalir seperti mana sesuai dengan amal soleh dia. Sama macam orang sakit, dia sebelum ni memang rajin puasa, rajin solat, rajin bangun malam, rajin mengaji Quran, mulutnya baik, lidahnya baik, Masya Allah baiknya orang ni, tiba-tiba dia sakit bulan Ramadan, maka pahala tu automatik berjalan sesuai dengan seperti mana
ketika waktu dia sihat. Ada pun orang-orang yang selalu meninggalkan solat, puasanya bulan Ramadan tidak, dia sentiasa berbuat zalim, sentiasa buat jahat, sentiasa buat benda-benda yang mudarat, maka ketika masuk di bulan Ramadan, yang mana ketika dia sakit tiba-tiba, maka automatik masuk waktu solat pun berjalan dosa. Na'udzubillah. Kenapa? Kerana begitulah kehidupan akhir dia sebelum dia sakit. Amal dia sebelum dia sakit. Orang yang memang tinggalkan solat, maka di mana dia nak dapat pengampunan Allah ketika sakit tu? Di mana dia nak dapat doa para malaikat ketika dia sakit? Sedangkan ketika dia sihat, dia cuai pada perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati sebelum tiba hari yang tidak ada daya dan upaya untuk kita ketika itu. Jadi bila untuk wanita yang haid dan sebagainya, syukur mudah-mudahan pahala kita berjalan seperti biasa. Mudah-mudahan atas rahmat Allah, yang pertama, pandangan yang pertama. Yang kedua adalah perbanyakkan zikir. Masya Allah, ini pahala yang tak boleh terhitung, teramat-amat banyak. Antara zikir yang seorang wanita boleh buat, kita boleh buat beribu-ribu setiap waktu. Setiap keadaan dalam haid, beribu-ribu. Beribu-ribu. Contoh, zikir yang ringan dekat lisan kita tapi berat di sisi Allah, berat timbangannya pada mizan Allah. Antaranya adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir yang sangat-sangat berat timbangannya di sisi Allah. Allah suka sangat. Dan dengan zikir itu rezeki datang mencurah-curah. Allahu Akbar. Ribu-ribu kali kita buat setiap masa. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ni pun sama lepas solat subuh. Lepas solat subuh, sebelum kita nak angkatkan kaki kita tu kan, baca zikir ni 3 kali. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Okay? Yang haid ke, yang tak haid ke, maksud saya yang haid tu memang amalan dia waktu zikir lah. Tapi yang waktu lepas solat tu, untuk orang-orang yang solat, baca zikir ni, wanita-wanita ya. Kemudian kita boleh istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, ya Allah, aku mohon keampunan, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Dengan jalan istighfar, Allah buka jalan keluar berbagai masalah. Allah ampunkan segala dosa, walaupun dosa itu sepenuh buih di lautan. Istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian kita baca kalimah yang biasa kita baca, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni kalimah yang Allah paling suka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, tak ada daya dan upaya, ya Allah. Semua dengan pertolongan Allah, semua dengan kekuatan dari Allah. Allah suka sangat kita merendah diri. Sedar kita tak berupaya. Jantung berdegup pun tak sedar. Kita tak tahu pun jantung kita berdegup sekarang. Usus kita pergerakan macam mana. Proses kita tahu telan makan je. Telan makan tiba-tiba dah jadi najis. Dan segala puji bagi Allah. Masuk atas, keluar dekat bawah. Kita tak tahu proses berlaku tu macam mana pun, dan kita tak buat dengan tangan kita pun proses tu. Sedangkan kita rasa 2 tangan kita ni sangat berkuasa. 2 tangan kita ni kita boleh jaga anak. 2 tangan kita ni kita boleh dukung anak. 2 tangan kita ni kita boleh didik anak. 2 tangan kita ni kita boleh buat kerja dengan 2 tangan. Semua kita rasa berkuasa sangat 2 tangan ni. Yang kita nak pukul orang pun, nak pukul anak pun sedap je dengan 2 tangan ni kan. Jadi tapi sebenarnya dengan 2 tangan ni tak mampu pun kita nak jaga jantung kita. 2 tangan ni tak mampu pun nak jaga pergerakan usus dalam badan. 2 tangan ni kalaulah ada orang yang berpenyakit kritikal, misal kata, apa-apa penyakit dalam badan dia, tak mampu pun dia nak ambil buang penyakit dalam badan dia. Allahu Akbar. Kerana kita ini manusia sangat lemah. Kan? Jadi sentiasa sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada peristiwa berlaku dalam hidup kita tak mampu nak hadap. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak mampu, ya Allah. Kan? Jadi semua jenis zikir amalkan, baca kan, selawat Nabi sebanyak-banyaknya, 1000 kali paling kurang 1 hari, ataupun perbanyakkan lagi selawat Nabi. Barang siapa berselawat pada Nabi SAW sekali, Allah selawat kat atasnya 10 kali. Apa maksud Allah selawat kat atas ni? Allah beri rahmat. Rahmat dalam bentuk bagaimana? Hanya Allah sahaja yang tahu. Direct dapat. Itu direct dapat. Jadi untuk wanita haid ke nifas ke, jangan susah hati. Banyak sangat pahala. Tapi yang jadi masalah dia sebab duduk dalam kelalaian. Dia dah haid, dia dah tak boleh nak baca Quran, tak nak solat. Jadi dia sibuk dah dengan lalai-lalai dia. Ada banyak masa nak tengok TV, ada banyak masa macam-macam lah. Kan, jadi uruskan emosi ketika itu dengan
zikir, ilmu sikit-sikit itu dengan berlapang dada. Dan apa lagi amalan dia boleh buat? Masak. Masak untuk siapa? Untuk orang berbuka. Maka dia dapat pahala seperti mana orang berpuasa. Masya Allah. Dia pun puasa maksudnya. Seolah-olahnya begitulah. Dia masak daripada air tangan dia. Bagi dekat jiran. Jiran kita banyak. Kita boleh bagi kat siapa-siapa pun. Letak je dekat tembok rumah sekarang ni. WhatsApp je kalau ada group kan misal kata. Jadi banyak sangat pahala. Bagi dekat cikgu-cikgu dekat sekolah. Anak-anak kita misal kata. Bagilah. Jadi maksudnya tak mampu masak. Belilah apa-apa. Yang contohnya apa? Contohnya beli roti. Roti. Semua orang makan roti. Contohnya bagi dekat sekolah anak. Setiap satu cikgu ada satu roti. Orang tak buat, tapi kita buat. Dan dia makan tak? Makan. Suka tak? Suka. Jadi buat sesuatu yang kita dapat pahala sama macam orang yang berpuasa. InsyaAllah tu antaranya. InsyaAllah. Allah, banyak kan tips dan sharing lah daripada Ustazah. Mana kita nak buat kan kalau kita dalam keadaan fit ni kan, tapi kita nak dapat juga pahala insyaAllah. Sama-sama kita cuba ambil lah cadangan daripada Ustazah. Jadi untuk soalan seterusnya, nantilah untuk lepas-lepas nanti, bila kita dah tamat 30 Ramadan, macam mana cara untuk kita menjadikan amalan yang dilakukan sewaktu Ramadan ni istiqamah di luar sana. Contoh macam kita baca Quran sehari satu juzuk. Tapi bila dah habis Ramadan, satu helai sehari. Tapi tak apalah, Alhamdulillah, kita istiqamah. Silakan Ustazah. Sebenarnya kan memang setiap sesuatu tu, amal yang baik-baik ni dia perlukan environment, perlukan suasana. Sebab tu kalau kita nak, apa orang kata nak dapatkan sesuatu yang bermanfaat ataupun nak jadi orang yang lebih baik, kita kena hijrah. Maksud hijrah ni kita duduk dalam suasana orang yang sedemikian lah. Kalau kita memang geng-geng yang mulutnya main cakap lepas je, suka mengumpat orang, misal kata minta maaf saya cakap ramai macam tu. Yang depan baik sangat-sangat, sembang gelak ketawa, puji-puji, tapi lepas kawan tu pergi kan. Jadi sebenarnya kalau kita duduk dalam kumpulan tu sampai mati pun kita akan duduk dalam kumpulan itu, dan sehinggalah di akhirat masing-masing akan tarik-menarik untuk ke neraka. Okay, jadi macam mana kita bawa Ramadan tu, puasa ke apa semua, tapi lidah kita masih lagi buat benda-benda macam tu, maka akhirnya puasa kita itu merosakkan amalan puasa kita, pahala puasa kita. Sebab orang yang berpuasa, Nabi kata dia tak gaduh. Kalau satu orang ajak kamu bergaduh pada bulan puasa, kamu kata semuanya aku sedang berpuasa, tak gaduh. Orang yang berpuasa dia tak cakap lucah, dia tak cakap kotor, dia tak cakap menyakitkan hati. Jadi kalau kita masih berpuasa dan duduk dalam kumpulan orang-orang begini, kita termasuk dalam golongan begini, maka dikhawatiri akhir natijah puasa kita tak dapat takwa. Takwa ni meninggalkan perkara yang sia-sia. Takwa ni memang betul takut semua dengan Allah. Takwa ni memang nak buat baik je sentiasa. Takwa ni benda kecil pun ditinggal yang tak elok ataupun syubhah. Dia bukan benda maksiat dah dia tinggal. Maksiat memang confirm tinggal. Ini subhah-subhah ni pun tinggal. Makan pun dia jaga. Jadi dia takut. Ada sikit-sikit pun hati dia terasa. Itu takwa sampai level tu. Jadi macam mana nak jadi orang yang istiqamah. Istiqamah ni hal yang paling susah. Tetapi boleh dilakukan. Apa? Membetulkan niat tadi. Masuk Ramadan minta sungguh kekuatan daripada Allah. Yang saya sebut tadi zikir tu kan, baca banyak-banyak. La haula wala ya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tak ada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah. Kekuatan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Contoh, kita bangun malam. Kita nak solat tahajud. Kita nak pergi bilik air, tapi kita rasa macam nak solat tahajud, tapi ya Allah malasnya, tak laratnya ya Allah, penatnya. Jadi kita masuk bilik air, kita masuk bilik air, kita lazimi satu tabiat kecil yang mungkin renyah, tapi dia akan bawa kesan kepada diri kita untuk istiqamah, iaitu sentiasa berwuduk. Masuk bilik air, buang air, kemudian kita buang air kecil macam kata, lepas tu kita terus berwuduk. Dalam keadaan ya Allah malas ni nak berwuduk, malasnya sejuknya, buat juga. Paksa diri. Istiqamah ni kena dipaksa. Kalau tak paksa kita tak dapat. Jadi paksa diri. Contohnya ambil keluar pada bilik air, kita memang tak mau dah solat ni, memang tak larat dah nak solat tahajud bisa kata. Cukuplah kita berniat dah hati, ya Allah tolonglah bagi aku dapat solat tahajud ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah bagi solat tahajud ya Allah. Walaupun badan kita tak mampu sangat nak solat dah. Asa memang mengantuk, asa nak tidur. Tapi insya-Allah bila kita berdoa, hantar harapan tu hanya kepada Allah. Sekejap lagi kita sendiri akan ambil telekung, sekejap lagi kita yang akan ambil sejadah, sekejap lagi kita sendiri yang akan solat. Dan kita tak tahu macam mana kita boleh buat benda tu. Sebab bukan dari kita, tapi dari Allah.
Jadi istiqamah ni minta direct daripada Allah dalam keadaan malas, letih, tak larat, macam tak nak buat, tak daya. Tapi kita tetap masih ada satu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan doa. Doa je dalam hati. Niat je dalam hati. Minta je pengharapan je dalam hati. Bila kita buat macam tu, Allah buka jalan. Allah gerakkan anggota kita untuk buat. Allah gerakkan kita untuk sujud. Masalahnya hati pun tak nak dia. Kita ni, Allah malas ni, Allah tak larat lah. Tu je yang kita sebut dalam hati. Tak larat lah, tak nak lah ya Allah, sejuk lah ya Allah, mengantuk. Tak nak, tak larat, tak nak Allah, letihnya. Tak boleh ni, tak boleh solat ni. Contoh. Okay. Sama juga amalan baca Quran. Kita baca memang kau bulan Ramadan. Tapi lepas tu ya Allah, memang tutup terus Quran lah. Tadarus tak ada, apa dah tak ada, semua tak ada kan. Jadi, permulaan dia adalah ya Allah, tolonglah nak baca Quran, tolonglah bagi rajin ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Hari-hari doa. Hari-hari doa. Doa dan pegang Quran dan buka. Kadang-kadang kelazatan baca Quran ni, waktu nak buka memang seksa. Tapi dah buka, start baca, rasa seronok sangat-sangat. Sebab Quran ni syifa, penyembuh. Jadi rajin baca Quran itu pun perlu dipaksa. Perlu minta dengan Allah. Perlu buat. Ustazah bagi satu contoh lah. Dia kata Ustazah susahnya nak istiqamah, nak ini, nak itu, nak apa semua susah istiqamah. Nak jaga mulut ni lagi susah istiqamah. Dan memang perlu latihan. Ustazah bagi satu contoh. Kalaulah kita ni, kita memang bekerja kan, tapi kalau tiba-tiba kita tak bangun pergi kerja, kita duduk baring je atas katil. Ya Allah malasnya nak kerja. Tak naklah gerak, ya Allah tak larat. So, kita sampai ke sudah takkan pergi kerja. Sebab tu kita kena gerak. Bangun. Paksa badan. Ada ke orang yang setiap hari dia boleh pergi kerja dengan happy? Tak ada satu hari pun dia penat. Ada, dia pasti penat. Sebab dia manusia. Ada satu hari dia down. Ada satu hari nak pergi kerja so, macam malas sangat-sangat. Tapi tak ada alasan. Sakit pun tak. Cuma dia emosi dia dah out dah pada ketika tu. Dia mungkin terlalu keletihan, overload sangat-sangat. Tapi dia tak ada alasan untuk tak pergi. Contoh misalkan. Sebab tu saya selalu menyebut dan kadang-kadang pada jabatan-jabatan sebagainya untuk melihat sebagai emosi tu satu benda yang perlu diberi perhatian sehingga boleh dapat cuti. Dia bukan sekadar sakit fizikal tapi emosi. Ada hari wanita yang tak mampu nak kontrol emosi. Dia terlalu sedih, dia terlalu beremosi, nak menangis misal kata, nak marah dan dia tak nak jumpa manusia. Ada hari wanita begitu. Dia tak nak jumpa siapa-siapa. Kau boleh nak kurung dalam bilik je, nak masa dia je kan. Kadang-kadang selain daripada suami faham, kena ada juga majikan-majikan yang faham. Ada slot cuti untuk slot cuti untuk saat yang begini. Namakanlah apa-apa nama cuti tersebut kan. Tapi nak ceritakan untuk meraihkan emosi. Tapi kalau kita terus duduk dalam fasa macam tu, tak nak keluar pergi kerja, nak duduk kurung dalam bilik sampai bila-bila habis hidup kita. Habis masa depan kita. Nak jadi ibu yang out. Nak jadi isteri yang out. Kalau pekerja yang out. Sebab tu, semua ini tubuh badan kita perlu dipaksa. Energi positif tu perlu dapat, perlu dicari, perlu ada, perlu paksa untuk dapat. Sama macam kita nak istiqamah dalam ibadah, perlu dipaksa buat walaupun kadang kita rasa malas. Selagi mana dia bukan perintah yang, orang kata bukan perintah yang wajib. Contohnya, baca Quran tak wajib tetapi dia sangat-sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat. Maka tak apalah, maafkanlah diri tu, tak apa. Kadang-kadang kita rasa berdosa sangatlah tak baca Quran kan. Tapi jangan tinggal solat. Tapi cumanya sentiasa istiqamah setiap hari. Bangkit balik semangat tu. Bangkit balik. Nabi kata iman kamu macam pakaian yang lusuh. Memang kena tukar. Baju tu kena tukar selalu. Itulah insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Kita ni insyaAllah boleh istiqamah insyaAllah. Jadi untuk sebelum kepada rumusan daripada Ustazah, saya nak ingatkanlah kepada penonton di ruangan komen, di Zoom dan di FB yang ada soalan, boleh terus type terus di chat message. Nanti saya akan bacakanlah kepada Ustazah. Jadi sebelum penonton semua type semua soalan, kita bagi rumusan teruslah daripada Ustazah. Baik, insyaAllah Ustazah kira amalan berpuasa ini bukanlah amalan sekarang, bukan amalan kita. Daripada Nabi Adam AS lagi dah Nabi Adam berpuasa. Ya, Nabi Adam berpuasa pada ketika itu
Kalau kita lihat daripada ahli sejarah Islam, Ibn Khathir menyebutkan Nabi Adam ni berpuasa 3 hari. Ada yang menyebutkan 40 hari, 40 malam. Ada menyebutkan berpuasa untuk mendoakan puteri-puterinya. Ya. Jadi maksudnya amalan puasa ni amalan orang-orang beriman, amalan-amalan orang-orang terdahulu. Nabi Nuh AS berpuasa 3 hari setiap bulan. Nabi Daud berpuasa hari ni, esok buka. Esok tak puasa, tu tak puasa kan, selang sehari. Kalau ikut Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Al-Ahkamil Quran menyebutkan tentang Allah wajibkan puasa bagi kaum Yahudi 40 hari. Kaum Yahudi ni umat Nabi Musa dan kemudian umat Nabi Isa 50 hari. Tapi mereka ni berpuasa pilih-pilih. Dah diwajibkan oleh Allah 40 hari tapi mereka pilih-pilih. Syariat dia tak boleh pilih-pilih tapi mereka ni pilih, mereka hanya puasa pada waktu yang sesuai dengan nafsu mereka. Waktu mana? Kalau waktu panas, musim panas mereka tunda puasa. Tak nak puasa musim panas sampai datang musim bunga. Sebab musim bunga ni siangnya pendek, jadi boleh puasa pendek. Akhirnya mereka bertentangan dengan syariat ketika itu, maka mereka sesat. Yang disebutkan adalah kita berpuasa jangan dengan tipu daya. Orang nampak kita puasa, tapi hati ni macam-macam, ada dengki, ada tak puas hati, ada nak marah orang, ada tak seronok tengok kejayaan orang. Ada, antaranya adalah kita, kalau contohlah kan, kita ada jiran kita nampak dia beli perabot baru. Membazirnya, perabot baru kalau aku tak belilah, baik aku sedekah duit. Nampak macam baik aku sedekah duit tu. Tapi sebenarnya hati dia bermasalah. Sebab sepatutnya bila kita lihat satu nikmat baru sampai pada rumah jiran, misalnya kata ya Allah, alhamdulillah rezeki dia dapat perabot baru, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkati, mudah-mudahan Allah tambahkan lagi. Ya Allah untukku, ya Allah berilah lebih baik lagi, ya Allah, amin, amin, amin. Dan kita rasa lapang dah ada, bahagia seronok tengok. Tengok jiran tu tukar lagi kereta baru pula, ya Allah, baru je tukar, itu tukar lagi. Bazirnya duit, ya Allah. Kalau bagi dekat orang lain, kalau bagi dekat anak-anak yatim ke, kan kat madrasah ke, mana sedekah ke lebih baiklah, ya Allah. Kenapa kita begitu? Sebenarnya sebab ada masalah hati. Jadi perbaikilah puasa kita dengan hati kita. Apa gelojak dalam hati ni kita kena treat, rawat dia. Selagi mana kita sedar ada masalah dekat hati, kita boleh detect macam tak kena dalam hati tu, maksudnya ada masalah lah tu. Jadi alhamdulillah hati tu masih hidup. Tu tanda hati hidup, kita boleh bezakan ada masalah dengan tak ada masalah. Tapi hati yang dah mati, dia tak rasa apa dah. Dia tak rasa apa dah. Dia buat dosa pun rasa, biasalah, orang lain pun buat, apa masalah. Biasalah, kecil je pun besar. Baru sekali buat, baru 5 kali, belum 10 kali, orang lain buat lagi teruk. Jadi maksudnya dia dah tak rasa apa. Jadi apa yang perlu dibuat? Ya Allah, kurniakanlah aku hati yang baru. Minta doa. Ya Allah, kurniakanlah aku hati yang baru, hati yang hidup dengan ketaatan, ya Allah. Hati penuh dengan kasih sayang, ya Allah. Hati penuh dengan cahayamu, ya Allah. Minta dari Allah hati yang baru. Mesti kena minta hati yang baru. Sebab hati yang lama dah bermasalah. Jadi, apa yang Ustazah nak simpulkan daripada perbincangan kita dekat sini adalah supaya kita faham bahawa puasa ini terkait dengan hati kita. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Segala amal soleh kita terkait dengan hati kita. Maka kalau nampak saja ibadah dekat luar tu dengan tarawihnya 20 rakaatnya bagus, nampak baik, tetapi hati kita bermasalah, jadi kita kena baiki hati kita. Antara masalah lagi kalau kita pergi solat tarawih, misalnya kata kita nak tenang-tenang je kan, Allahu Akbar, tenang je, rasa lapang dah ada, tapi tiba-tiba ada bunyi hiruk pikuk anak-anak belalar. Jadi kalau kita bermasalah dekat situ, hati kita, oh tak boleh khusyuk ni, bisingnya anak siapa ni, tonton, kita rasa geram. Dia khawatiri mungkin masalah hati kita. Betul lah, ada dua pihak dekat sini. Satu, mak ayah memang kena jaga anak, pantau. Tapi pantau bukanlah berlebih-lebihan sehingga budak tu tak boleh gelak, tak boleh ketawa. Dah namanya budak. Kalau orang tua umur 30-40 bersembang ketawa berlari, masalah lah. Kan dalam masjid umur 30-40 bersembang berlari segala bagai waktu solat tarawih. Itu pelik lah. Tapi ini anak-anak memang begitulah. Dan kita hidupkan jiwa anak-anak daripada kecil. Dia datang keluar masuk masjid, ya. Kadang-kadang teman ahli jawatan kuasa garang sangat dengan jegi-jegi matanya, dengan kasarnya. Sedangkan budak-budak ini, anak-anak ini, mereka ini selayaknya tempat mereka kalau mati di syurga, kita belum lagi. Anak-anak ini semua bersih daripada dosa. Anak-anak ini. Jadi, raikan mereka ini. Rai, pegang, sembang,
senyum, daripada memulakan dengan kemarahan. Memulakan kemarahan kita dengan sebab kita nak khusyuk solat, kena diam. Nak siapa yang di sini tu? Mak dia tak jaga, teruknya. Jadi hati kita sebenarnya diuji bulan puasa ni dengan nak marah jemaah je, siapa-siapa, tak ada kasih sayang langsung. Dan kita tak cek hati kita, rupanya kita bermasalah. Kalau pun tak ada anak-anak yang bising, kita dekat rumah solat sendiri, Allahu Akbar. Kacang panjang ada tak dalam tiap saya nak masak hari ni? Ada. Jangan tipu diri sendiri. Kat mana yang letak kunci? Kat mana letak cermin mata tadi? Waktu nak solat, itu siapa yang kacau agak-agaknya kita? Sebab tu kalau kita cerita pasal iman, akhir zaman lebih nipis daripada kulit bawang. Kata ulama, lebih nipis daripada kulit bawang. Jadi jangan kita sebutkan tentang anak-anak ni mengganggu kita, bising mengganggu kita dan sebagainya. Tapi tengok diri kita, hati kita dengan Allah. Ada jemaah yang dia memang boleh khusyuk juga walaupun punya bising. Ustazah tak mengatakan bahawa bawa lah anak bising lah, lepaskan lah apa sebukan. Ustazah nak katakan bahawa kena ada toleransi. Mak ayah jaga anak baik-baik kan. Dan memang itu fitrah anak, kalau dia masih bising kita faham. Takkan nak simpan dia dekat rumah. Alhamdulillah. Hidup jiwa dia menjadi kenangan manis di masjid, itu tempat dia berlari. Jadi kenangan manis untuk tumbuh jiwa dia cinta pada masjid. Tapi kalau daripada kecil-kecil, jangan bising, jangan buat ni, jangan buat ni, jangan buat ni. Itu kan dunia dia, bawa masjid tak seronok. Datang besar bawa masjid pun dia ada kenangan yang buruk di masjid. Pernah dimarah oleh jemaah yang teruk-teruk lagi. Buruk sangat. Dan kita sendiri sebenarnya kena tolerate diri kita, hati kita. Ya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat faham bahawa bulan Ramadan ni bulan kasih sayang. Bukan sahaja kerana Allah, kasih sayang tu pada Allah Ta'ala, yang cintaan kita kepada Allah, tapi juga sesama manusia. Sebab tu kita bersedekah, Nabi SAW bersedekah lebih laju pada angin yang lebih kencang. InsyaAllah. 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 Ustaz, kita ada satu soalan di komen dekat Facebook. Soalan daripada... Satu soalan je ya? Satu soalan daripada Fina Fini. Boleh bagi tips untuk ibu mengandung yang gastrik untuk berpuasa? Jelas ke salah? Ibu mengandung yang gastrik berpuasa, maksudnya dia tak nak puasa ke? Dia nak puasa tapi dia gastrik. Okey, pada Ustazah, kalau ibu mengandung, dia kena dapatkan nasihat doktor. Sebab tu bukan dalam bidang untuk agama kan. Dia kena dapatkan nasihat doktor yang sesuai dengan kesihatan. Dia boleh tak dia nak berpuasa pada ketika dia ada gastrik? Dia kan ikut nasihat doktor. Kalau doktor nasihatkan tak boleh, gastrik dia teruk, boleh menyebabkan luka dalam perut dan sebagainya, maka rukhsah untuk dia berbuka. Tetapi bukan bermakna asal mengandung je boleh buka puasa. Saya mengandung boleh buka puasa. Taklah, dia tak boleh ambil rukhsah begitu. Dan satu lagi, dia berpuasa dalam keadaan tidak menzalimi diri dia. Maksudnya kalau betul dia boleh kawal gastrik dia makan ubat dan sebagainya, okey. Tapi kalau tak, janganlah. Pada Ustazah tak ada tips-tips tertentu nak hilangkan gastrik ke apa. Ustazah bukan pakarnya lah. Tapi nasihat Ustazah, ikutlah apa saranan doktor, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah, dan untuk pada semua juga kita dah sampai ke penghujung rancangan lah. Jadi saya nak ingatkan kepada semua yang menonton, yang catat juga kita punya catatan daripada daurah wanita hari ini, boleh share balik apa yang Ustazah kongsikan di Facebook masing-masing. Dan syarat penyertaan tu ada dipinkan di ruangan komen. InsyaAllah lah ada sedikit sagu hati RM50 seorang kepada catatan terbaik. Dan insyaAllah kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ada satu lagi soalan Ustazah, boleh ke? Boleh, satu lagi soalan insyaAllah. Okay. Ustazah, macam daripada Fatimah Izzahra, macam mana dengan wanita yang berpuasa tapi tidak tutup aurat? Okey, macam mana wanita yang berpuasa tetapi tidak tutup aurat? Dia samalah dengan puasa tapi dia tidak solat. Kan? Jadi setiap satu amal soleh itu dia dikira pahala dia. Kalau dia solat, dia dapat pahala solat. Kalau dia tutup aurat, dia dapat pahala tutup aurat. Kalau dia puasa, dia dapat pahala puasa. Tetapi semua tu di sisi Allah berkait. Kenapa berkait? Saya kata sebab diperintahkan pada kamu untuk puasa agar kamu bertakwa. Apakah tanda-tanda orang bertakwa? Antara tanda orang bertakwa ialah dia ikut semua perintah Allah. Dia ikut semua perintah Allah, dia tinggal semua larangan Allah. Jadi kalau dia berpuasa tapi tak tutup aurat, sampailah habis puasa nanti pun masih benda yang sama, bererti dia tidak capai maksud puasa tadi.
ada kemungkinan puasanya itu tidak diterima oleh Allah, hanya Allah saja yang tahu. Apa tanda diterima ataupun tak terima? Kita jadi orang takwa. Siapa cakap? Quran cakap. Quran dari mana? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak ceritakan bukan kita Ustazah yang cakap, tapi Quran cakap. Natijah puasa kamu jadi orang takwa. Tafsir takwa itu, maksud daripada takwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Takut sungguh pada Allah. Taat semua perintah Allah. Tinggal semua larangan Allah. Membaiki segala amal-amal kita. Jadi nak meninggalkan segala perbuatan-perbuatan tercela. Jadi kalau masih ada dalam list kita yang melakukan hal-hal yang tercela, yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan perintah Allah, maka dikhawatiri tadi pahala puasa itu tidak diterima, tidak diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kosong, risau. Jadi sebaiknya dia berpuasa dan dia menutup aurat. Itulah pilihan yang terbaik. Dia tak ada pilihan. Orang kita ni, orang mukmin, wanita-wanita mukminah, tak ada pilihan. Pilihan kita taat pada Allah je. Sebab dengan ketaatan itulah Allah muliakan kita. Dengan ketaatan itulah Allah sayang kita. Dengan ketaatan itulah Allah redha kita. Dengan ketaatan itulah kita berjaya. Dengan ketaatan itulah kita masuk syurga. Dengan ketaatan itulah Allah angkat semua kesempitan hidup kita. Apa pilihan kita yang ada? Kalau kita pilih untuk tidak taat perintah Allah ataupun pilih-pilih, macam pilih ikan dekat pasar. Ni nak ikutlah, ni tak nak ikutlah, ni nak ikan besar ni, tak nak ikan ni, tak nak ikan ni. Perintah Allah tak boleh dipilih-pilih. Kalau kita pilih-pilih perintah Allah, maka kita sedang meletakkan diri kita dalam kecelakaan. Kita letakkan diri kita dalam kesempitan. Kita letakkan diri kita dalam masalah. Kita letakkan diri kita dalam kemurkaan Allah. Kita letakkan diri kita dalam laknat Allah. Takkan kita nak letakkan diri kita dalam keadaan itu. Kita pilih jalan itu. Maka kita sebenarnya tak ada pilihan. Pilihan kita adalah untuk jadi hamba Allah yang diridai Allah. Pilihan kita adalah untuk masuk syurga. Kita tak ada pilihan nak masuk neraka. Tak ada sebenarnya. Pilihan kita memang untuk masuk syurga. Allah bukan ciptakan neraka untuk nak sumbat kita dalam neraka. Bukan. Allah ciptakan neraka dan syurga untuk menjadi ujian bagi kamu. Ujian untuk kita. Jadi kita yang memilih, kita nak pilih, tak ada pilihan. Ada ke orang nak pilih masuk neraka sengaja? Tak ada. Pilih mesti pilih nak masuk syurga. Jadi pilihlah untuk sampai bila kita kira waktu, sampai bila kita nak jadi orang yang tidak tutup aurat dengan sempurna. Jadi tutup aurat dengan sempurna. Tak ada pilihan dah. Kena jadi orang baik kan. Jadi macam mana nak tutup aurat dengan sempurna? Ustazah nanti saya takutlah nanti saya dah pakai tiba-tiba buka balik. Ustazah tak ada, tak jadi dah macam tu insyaAllah. Pakai kerana Allah, tak jadi dah macam tu. Bila satu hamba Allah dia nak berubah buat baik, dia nak berubah, Allah datangkan satu malaikat pada dia untuk jaga dia. Khusus atas apa yang dihajat tadi tu. Jadi ada malaikat jaga kita. Yang kita takut-takut syaitan ni, malaikat jaga kita lagi. Kan? Alamak nanti pakai tudung, pakai baju labu-labu besar-besar ni nanti nampak gemuk. Masya Allah, gemuk itulah yang nak bawa syurga daripada kurus kering tapi bawa ke neraka. Kurus cantik, orang puji kita. Puji-pujian yang menjerumuskan ke neraka. Tak manfaat pun. Puji-pujian yang merosakkan dunia kita. Tak buat manfaat. Kan? Kita buat satu dosa, ada masalah nanti dalam keluarga kita. Kita buat satu dosa, ada masalah pada anak-anak kita. Kita buat satu dosa, ada masalah dengan suami. Dosa tu, dia berjangkit, berderek-derek. Jadi susah dia kepada diri sendiri. Jadi cara nak tutup aurat sempurna, pakai bismillahirrahmanirrahim, tutup. Sebelum ni tak pernah labur, jadi laburkan tutup macam Ustazah ni sampai paras, lebih pada paras dada kita. Tutup dada kita tak nampak bojol-bojol. Kanan kiri tak nampak, belakang pun tak nampak. Pakai baju yang longgar kan. Jangan pakai seluar yang ketat, pakai baju longgar ya. Kalau suka pakai seluar, pakai baju tu tutup labuh lebih daripada punggung kita. Pakai seluar yang besar kan. Lepas tu pakai sarung tangan. Kita kadang-kadang tu masuk cakap, pakai tudung dah, betul pakai t-shirt, betul pergi pasar Ramadan. Pilih-pilih kuih kan. Tangan pun nampak, jangan, tangannya aurat. Pakai stokin, kan selesai. 8 jam kerja, 8 jam dalam keadaan pahala berterusan kerana Allah. Tapi kalau 8 jam kerja, 8 jam dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada Ustazah. InsyaAllah mudah-mudahan Ustazah mendoakan kebaikan kepada semua penonton yang bersama dengan Ustazah, semua followers Ustazah ya. Semua wanita-wanita solehah yang ada di depan Ustazah, mudah-mudahan Allah memberkati semuanya insya-Allah.
Dan Ustazah mungkin nak tambah sedikit tadi info yang diberikan oleh Syamimi tadi berkaitan tentang Ustazah terlibat dalam training 14 tahun. Training corporate, motivasi dan training corporate, dan syarikat yang berdaftar dengan mempunyai trainer-trainer yang bertauliah untuk mengendalikan kursus-kursus misal kata team building, outdoor dan indoor, dan juga program-program integriti, keseronokan bekerja. Jadi banyak lagi insya-Allah kerjasama yang Ustazah boleh buat bersama dengan Kerajaan Negeri Kelantan. Selain daripada ceramah-ceramah agama, Ustazah dapat tauliah daripada JAIS, Ustazah juga terlibat dengan sebagai certified trainer untuk program-program training corporate. Jadi kalau kita buat training corporate bersama tu insya-Allah lah adalah checklist dia untuk kita tengok karakter diri kita supaya kita insya-Allah bukan sahaja kita membaiki dari segi iman kita tetapi juga daripada karakter kita. Cara kita tu pun orang dah tahu dia ni jenis pemimpin yang hebat ke, ataupun pemimpin ni kalau jadi angkat jadi pemimpin ni jenis pemimpin yang orang boleh rendah-rendahkan ke. Jadi karakter tu pun perlu dibina dalam diri kita sebagai seorang wanita. Mudah-mudahan di mana kita berada, sebagai ibu yang kuat, sebagai wanita yang belum berkahwin, wanita yang kuat, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang majikan, adalah majikan dan pekerja yang kuat, insya-Allah luaran dan dalam. Mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan di dunia dan akhirat. Ada rezeki kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Pihak kami daripada JKUA mengucapkan jutaan terima kasihlah atas kesediaan dan kesempatan masa untuk Ustazah menerima jemputan daripada pihak kami. Jadi sebelum kita tamat, kita ada untuk buka kamera, kita akan ambil gambar sedikit. Kita minta kepada semua staf-staf kerajaan untuk yang tidak ada kekangan boleh buka kamera. Kita tangkap sedikit kenangan bersama kita pada pagi ini. Okay, technical ready Okay, mana-mana semuanya. Soalan lainnya daripada Kerajaan Negeri Kelantan. Okay, technical ready? Okay. Okay, semua senyum. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Okay, 1, 2, 3. Okay, alhamdulillah. Syukran jazilan kepada semua yang terlibat pada hari ini. Jutaan terima kasih kepada semua. Dan kepada para peserta penonton yang tidak mengisi lagi Google Form untuk kehadiran, boleh isi. Kita ada pinkan link kehadiran dekat Facebook dan dekat ruangan komen di Zoom. Nanti kita akan berikan sedikit e-signature kepada semua peserta yang terlibat pada hari ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat berpuasa dan selamat buka puasa lah untuk malam ni. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Sama. Untuk soalan yang bertanyakan soalan tadi, pihak kami minta maaf lah tidak ajukan kepada Ustazah sebab tak cukup masa dah. Jadi kita jumpa lagi lah pada sesi akan datang, insya-Allah. Recording stopped.